السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين اللهم آمين. أما بعد. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita mendapat taufik hidayah daripada Allah dan kita merasa beruntung boleh duduk di dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Salihin, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kesemuanya riwayat Muslim dan Bukhari menyebut tentang fadilat majlis ilmu. Sehingga kan Syekh Atha bin Ribah, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar ketika membahas fadilat ilmu, Atha bin Abi Ribah menyebut majlis ilmu adalah majlis yang membahaskan tentang halal dan haram, majlis yang membahaskan tentang hak dan batil, majlis yang membahaskan tentang syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ibnu Jauzi di dalam Talbisul Iblis menyebut kesemua majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis palsu dan tidak diterangkan kepalsuannya, itu tidak termasuk dalam majlis ilmu. Hadis daripada Abu Hurairah riwayat Imam Muslim tentang ada malaikat sayyarah fudlan yabtaghuna majalis al-ilmi. Itu ada malaikat sayyarah. Sayyarah ni kereta, bukan malaikat kereta. Sayyarah itu dia mobile, dia bergerak laju seperti kereta. Kereta tu kenderaan lebih laju daripada berjalan. Dia kata malaikat kereta pula. Malaikat itu bergerak pantas. Ya bercaruna. Kenapa pantas dia? Mencari majlis ilmu. Sehingga kan Nabi menyebut bagaimana malaikat itu menyertai tempat-tempat yang ada majlis ilmu. Satu tindan di atas satu, di atas satu, di atas satu, sambil membukakan sayapnya. Subhanallah, membukakan sayapnya, sampailah malaikatnya akhir sekali dia berada di samai dunia, di langit, kaki langit dunia ni. Allah tabaraka wa ta'ala tanya kepada malaikat, min aina ji'tum, dari mana ni kalut ni? Turun pun nampak kalut, balik pun nampak kalut. Dari mana? Dari majlis ilmu di dunia. Antum pun tahu dah hadis-hadis itu semua, tak payah saya ulang. Kesimpulannya, Allah bertanya kepada malaikat apa yang mereka mau. Apa yang mereka mau? Mereka buat majlis ilmu itu mau apa? Mereka mau supaya syurga itu menjadi hak mereka dan mereka terselamat daripada azab Allah di hari akhirat. Apa Allah berfirman? Yang mereka mau itu tunaikan, yang mereka takut itu selamatkan. Subhanallah, subhanallah. Bukan itu saja, walahu ghafartu, walahum ghafartu, untuk mereka aku ampun dosa. Subhanallah. Perbahasan di kalangan ulama, yang diampun itu dosa besar ke dosa kecil, wallahu ta'ala alam. Tidak mengetahui perbahasan itu pun tidak mengapa. Yang jelasnya hadis sahih menyatakan ada keampunan dosa di sini. Subhanallah. Ibnu Jauzi mengangkat hadis ini sebagai hadis menyatakan bahawa inilah cara sunnah
membersihkan diri daripada dosa. Subhanallah. Bagaimana sunnah membersihkan diri daripada dosa? Dalam ayat 162 Ali Imran, Allah menyebut tentang laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasula. Dianugerahkan kepada orang mukmin ini dibangkitkan rasul daripada kalangan mereka. Di antara kerja buat rasul itu apa dia? Wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan mereka. Maka bagaimana sunnah ini mengajak kita bersih hati? Ini fadilat-fadilat dia. Meyakini dalam riwayat ini, meyakini fadilat yang ada dalam riwayat ini. Sama macam hadis di belakang tu. Kita bila puasa, man sama Ramadan, Nabi sebut apa? Ada dua syarat kan? Imanan wa ihtisaban. Ada dua syarat Nabi sebut untuk mendapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa syarat pertama? Imanan. Apa syarat kedua? Ihtisaban. Apa dia iman? Kita beriman dengan semua janji Allah yang ada di dalam bulan Ramadan. Allah janji apa yang ada dalam bulan Ramadan? Semuanya kita beriman mengikut riwayat-riwayat yang sahih di sisi para muhaddithin, di sisi ahlul ma'rifah wal qabul. Ahlul ma'rifah ni orang ma'rifatul hadis lah, bukan ma'rifat hakikat tarekat tu semua, tidak. Ma'rifatul hadis. Ahlul ma'rifah itu ahlul hadis. Kita yakin bila kita baca hadis, apa yang ada bagi orang yang berpuasa, ada suatu babur rayyan. Dalam syurga itu ada babur rayyan, pintu yang menghapuskan dahaga. Apa ada? La khulufu saim atyabu minallah atyabu indallah min rihil misk. Wangi mulut orang yang berpuasa itu akan wangi mulut dia di hari akhirat lebih daripada rihil misk. Kena yakin, kena iman dengan perkara itu. Itu imanan, kena imani. Kena iman dengan janji Allah ini. Bahawa orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah. Itu maksud iman. Yakin dengan apa yang ada. Yakin. Kita yakin di antara keyakinan kita apa dia? Puasa itu menyampaikan kita kepada taqwa, kesempurnaan taqwa. Kesempurnaan taqwa. Subhanallah. Ahlu sunnah membahas kesempurnaan. Ahlu sunnah membahas kesempurnaan. La yu'minu ahadukum, perkataan la itu. Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari setiap kali bertemu dengan kalimah la yu'minu ini dia membahas kesempurnaan iman. Menjadi dalil kepada ahlu sunnah iman itu yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Bertambah dan kurang. La yu'minu. La yu'minu jangan baca dia tak beriman. Kalau tak beriman kafir dia. Tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Artinya iman ini boleh tak sempurna dan boleh sempurna. Maka ahlu sunnah membahas kesempurnaan iman, kesempurnaan taqwa. Taqwa lah kita ni bila kita puasa Ramadan, taqwa lah. Kerana taqwa itu di antara ta'arif dia apa dia? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan yang disuruh dan meninggalkan yang ditegah. Itu taqwa. Dah bila masuk bulan puasa, kita puasa melaksanakan suruhan lah. Telah ada ciri taqwa. Tapi tinggal apa dia? Sempurna. Tamam. Sempurna. Kesempurnaan itu. Kita nak melengkapkan kesempurnaan. Bila ditanya kepada Nabi tentang Muslim yang baik, tentang ajaran Islam yang terbaik, apa dia? Nabi kata, man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini orang yang memerhatikan kesempurnaan. Dia pastikan lisan dan ya. Lisan, lidah. Nabi tak sebut perkataan, subhanallah. Perkataan makna, kalau qaul itu sempit pahaman dia. Tapi kalau lisan, luas bahasa dia. Subhanallah. Bahasa Arab yang Nabi pakai ni subhanallah. Ada orang masuk Islam kaji bahasa Arab. Ada orang masuk Islam kaji bahasa Arab.
Bukan bahasa Arab cakap muhadatsah ini, tetapi bahasa yang dipakai oleh baginda Rasul. Man salimal muslimuna min lisanih. Tak disebut kalimah lain. Min qawlihi ke perkataan, tidak. Ada orang mengkaji. Ibnu Hajar Asqalani, subhanallah, dia mendedahkan lisan. Perbezaan Nabi guna bahasa lisan dalam Fathul Bari, subhanallah. Lebih tamam makna Nabi. Kalau kata menyelamatkan perkataan, maka fa asyara ila lisanihi. Kalau kita tunjuk kepada lidah, dia tak boleh masuk dalam perkataan. Tapi kalau tunjuk lisan, dia masuk perkataan dan isyarat memek muka. Kita jelian orang, buat dengan lidah. Nabi kita, orang ini tidak memelihara, tidak memerhatikan kesempurnaan takwa dan iman. Fa'asyara, kadang-kadang kita tak suka orang kita buat muka. Macam Hasan Gelubi. Kita buat muka. Kalau dia cakap tu benda hak, kita menyakiti dia dengan muka, menyakiti dengan what we say in English, apa? Body language. Hampa arti yang putih kan? Body language. Itu masuk dalam perkataan lisan. Subhanallah. Body language. Ya, disebut tangan. Subhanallah. Nabi tak sebut sultan ke, kekuasaan. Nabi tak sebut quwwatihi ke, dengan qadarihi ke, tidak, disebut yad. Yadun itu tangan. Tetapi bila sebut kuasa, nanti tangan tak masuk. Tapi sebut tangan, kuasa masuk. Subhanallah, bahasa Arab ni luasnya, bahasanya luas, bahasanya hidup. Kata Ibnu Hajar Asqalani, memerhatikan kesempurnaan itu sebahagian daripada simbol Ahlus Sunnah. Memerhatikan kesempurnaan. Kena perhati kesempurnaan. Bila kita puasa, imanan wahtisaban. Ini paling mustahak. Iman itu mudahlah kita nak bahas, tapi ihtisab. Ihtisab ni apa dia? Daripada perkataan hisab, mengira. Tapi maksud ihtisab di sini apa dia? Mengharap apa yang ada di sisi Allah, dia yang dapat. Subhanallah. Iman satu bab, harap satu bab. Ada tak orang buat ibadat tak harap ke Tuhan? Ada tak? Awak tak ada? Dia kata saya buat ibadat bukan pasal nak masuk syurga. Mungkin pasal nak menang pilihan raya. Syurga tak mahu. Dia tak harap ke Tuhan. Dia tak harap. Sebab apa? Dia punya tafsiran, kalau dia buat ibadat, dia harap kepada Tuhan, dia masih syirik. Dia masih syirik. Ini perkataan ihtisaban. Ibnu Hajar Asqalani bangkitkan ihtisab, membezakan ahlu sunnah dengan puak-puak bukan ahlu sunnah. Bolehkah Tuhan janji nak bagi syurga, tiba-tiba kita kata kita tak harap pemberian Tuhan? Come on my brother, hang pernah tengok syurga ke? Sampai hang tak harap ni? Orang beritahu kita, insya-Allah lepas daripada majlis kita ni, insya-Allah lah kita buat berani kambing. Bukan tengok lagi, tak bau lagi, dengar berani kambing tu. Dan duk harap sepinggan kat aku, tak tambah pun tak apa dah. Itu apa? Itu apa? Makan siang pagi jadi hampah. Makan malam besok pagi jadi hampah. Engkau harap kau nak bercakap pasal syurga, tiba-tiba ada orang tidak berharap dengan syurga, sedangkan Nabi sebut kepada para sahabat bila minta syurga, Jannatul Firdaus, minta syurga. Allah dedahkan syurga bermacam-macam sirah di dalam Al-Quran supaya melahirkan rasa teliak kita ni. Tiba-tiba ada di kalangan hamba Allah ni beribadat tak mau syurga. Inilah orang yang paling sombong di atas muka dunia ini. Tetapi bagi setengah orang itu bukan sombong, itulah kemuncak ikhlas. Itulah kemuncak ikhlas. Ikhlas ni kira buat tak mau apa. Buat tak mau apa bukan ikhlas, bodoh. Cuba kita pergi kerja tak mau apa. Orang pening dengan kita, bos nak bayar gaji 2,500. Saya tidak mau. Saya buat kerja ikhlas. Tak apalah hang ikhlas, bini hang nak makan nasi, bukan nak rebus rumput. Ini dikatakan orang yang tidak ada ihtisab. Nabi letak syarat ni. Pasal tu ihtisab kena betul. Ihtisab kena betul.
Ihtisab ahlu sunnah. Apa dia? Semuanya Allah janjikan. Apa dia Tuhan janji? Ar-Rayyan. Pintu Rayyan. Di akhir-akhir daripada Ramadan, apa kita kena buat? Kita berdoa. Kenapa? Ada lagi satu hadis Bukhari, man qama lailatul qadri imanan wahtisab. Siapa yang menghidupkan lailat malam al-qadri juga dengan dua syarat, iman wahtisab. Di akhir-akhir daripada Ramadan kita tadah tangan, ya Allah, pilihlah aku ya Allah daripada hamba-Mu yang mendapat janji-Mu ya Allah. Kau janjikan kepada orang yang berpuasa Ar-Rayyan, aku harap sangat aku termasuk di kalangan hamba itu ya Allah. Jangan buang aku daripada pilihan-Mu ya Allah. Kau janji orang yang berpuasa itu akan hampir dengan takwa. Pilihlah aku di antara hamba-Nya hampir dengan janji-Mu itu ya Allah. Ini nama dia ihtisab. Kalau ada dua syarat itu kita masuk dalam Ramadan dan kita keluar daripada Ramadan, kita dapat. Bukan kata kita akan dapat lebih daripada itu. Apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sebelum bertemu Ramadan, bulan apa? Sya'ban, Rejab, Maulud 4, Maulud 3, Maulud 2, Maulud 1. Itu baca orang kampung lah. Orang kampung dia tak kenal jam dia awal, jam dia akhir, dia pukul bulan Maulud ni. Maulud 1 sampai Maulud 4. Terus Safar, lepas tu Muharram. Kalau kita ada iman dan ihtisab, bulan-bulan kesalahan yang kita lakukan sebelum menjelang Ramadan, kesemuanya itu ughfira lahu ma taqaddam. Taqaddam itu apa yang dah terjadi. Pasal itu hadis tidak mai ta'akhir, benda akan jadi tak boleh kira lagi. Ibn Hajar kata kalau ta'akhir menunjukkan kedhaifan hadis itu. Hadis mah taqaddam, ke depan. Apa yang dah buat. Apa jadi yang kita dah buat? Ghufira lahu, Allah ampun. Ghufira lahu ma taqaddama, apa yang berlalu daripada kita apa? Min zambi, dosa dia. Rupanya ikhwan wa akhwat, keampunan dosa itulah paling besar. Ini cara ahlu sunnah mendidik kita. Ahlu sunnah dalam berpuasa itu mendekatkan diri pada Allah. Dia membersihkan jiwa manusia, bersih. Sehingga kan ahlu sunnah ni dia tak payah pergi duduk gunung jerai makan bertih, duduk ratib, tidak payah. Tak payah pegang tasbih 2-3 tasbih duduk ratib perang. Padam lampu hu ha. Daripada la ilaha illallah tinggal hu. Lalu tinggal hu je. Tapi tu pun dia cakap pandai. Dia kata hu tu pun ambil dari Al-Quran. Kata ambil tak mana? Dia katakan Allah berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Pala otak dia. Hu. Itu orang yang ratib la ilaha illallah. Ini orang awam. Orang yang peringkat tinggi sikit daripada awam, dia ratib dia ya Allah, ya Allah, Allahu. Itu pertengahan, tapi makam tinggi lagi. Mungkin mai pada kampung makam. Itu tinggi sungguh. Hu. Subhanallah. Ini penting. Kenapa? Tak pernah dengar kan Nabi sebut afdalu zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi. Nabi kata zikir yang paling afdal tak ada dah. Nabi kata bukan ya Allah, bukan hu, afdalu zikri. Berapa hari telinga tak korek ni? Kita ni bahasa orang semua kita faham, bahasa Nabi kita tak faham. Kalau bahasa Tanjung dia kata betul-betul kamjat lah. Bahasa Tanjung balik sana lah. Orang sini dia tak tahu apa. Itu kata kat hamba apa bukan betul. Dia jadi macam bodoh. Nabi kata afdalu zikri, tak tahukah Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah
Masa Nabi suruh sebut subhanallah, kalimatani khafifatani thaqilatani 'alal mizan habibatani ila rahman. Kalimahnya berat di atas lidah, kalimahnya ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, sangat dikasihi oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pun demikian Nabi tak kata afdal, tapi la ilaha illallah ni Nabi kata afdal. Zikri mai orang ni dia kata paling afdal hu. Subhanallah. Kita baca dalam hadis, habis tinggi Nabi ajak kita zikir banyak mana? Habis tinggi 100. Tapi dia ajak kita zikir 1000 sehari. Macam mana tak mukhalafah? Habis tinggi Nabi ajak kita zikir berapa banyak habis tinggi? 100. Itu sunnah berkaitan dengan angka. Sunnah ni ada 6 pembahagian dia. Ada masa, ada tempat, ada jumlah, ada sebab, ada kaifiat. Berkaitan dengan angka, habis tinggi 100. 33, 99. Tapi dia kata zikirlah satu hari, ya Allah, ya Allah, berapa? 1000 kali. Dah bentuk zikir mukhalafah, jumlah pun mukhalafah. Pun demikian dia yakin itu membersihkan jiwa. Subhanallah. Inilah Ibn Jauzi kata talbisul iblis. Dia menyelam dalam ibadat itu ada perangkap. Kerana itu ikhwan, ampun dosanya sangat besar. Bila kita duduk dalam majlis ta'lim, Allah kata walahum ghafartu, aku ampun dosa dia. Subhanallah. Kalau dimaksudkan dengan ampun dosa tu dosa kecil, pun besar dah. Kerana kalau kita ni orang baik-baik, tak pernah buat dosa besar, semua buat dosa kecil, habis tinggi balik rokok tolong mereka. Dia pun adik-beradik kita juga kan, tolong mereka. Kalau Allah ampun dosa itu pun, bukankah yang nama dosa ini ada masalah di hari akhirat? Dosa tak ada masalah dalam dunia. Dalam ayat 222 Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bahasa ini menangis para salaf. Sirah ayatnya Allah pamerkan. Seperti kita masalah, kita ni orang Melayu, tak, bukan kita, hampa ni orang Melayu, masalah dia. Ini masalah dia. Bila translate bahasa Arab ke bahasa Melayu, dia tak boleh masuk, dia tak boleh pi. Dia kena tahu, dia rasa dia punya tu, yang kata bahasa jiwa bangsa. Kalau orang tanya kita haram jadah ni apa dia, kalau orang tanya lah, kita nak terjemah ke mana? Orang Johor dia tak tahu haram jadah tu, dia ingat daripada haram pergi jedah. Dia kata mungkin kot kita duduk di tanah haram, kita nak pergi jedah, kita kata dekat Arab tu haram jadah. Kita nak pergi terang kat dia haram jadah tu makna dia apa? Tak boleh terang. Kecuali dia kena duduk dengan kita sebulan, dia faham sendiri. Kalau buat lagu ni kena ayat tu, buat lagu ni kena ayat tu, oh baru dia faham yang ni yang dia pada kata haram jadah, bukan tanah haram pergi jedah. Habis kalau jedah pergi tanah haram, jedah haram. Demikian bahasa-bahasanya Allah pilih. Allah pilih bahasa. Sebagai contoh bahasanya Allah pilih dalam Quran. Pasal itu saya suka membaca tafsir Qurtubi. Kehebatan dia, Qurtubi ni dia olah bahasa. Sebelum dia nak olah asbabun nuzul, dia olah bahasa. Macam ayat apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama tak? Kalau kita tengok ayat ni dari segi bahasa Melayu,
Dia tak syak. Orang Melayu syak lah. Tapi habis tinggi kita boleh faham. Macam Tuhan tanya, sama ke orang yang reti dengan orang tak reti kan? Tetapi dari segi bahasa Arab tidak. Dari segi bahasa Arab, ayat ini dia datang dengan dua perkara. Satu dia panggil istifham ingkari, yang kedua untuk menghina orang tidak ada ilmu. Satu sebagai jawab kerendahan orang tidak ada ilmu. Yang kedua menghina orang tidak ada ilmu. Itu tak boleh terang kecuali kita masuk dalam bahasa Arab, baru kita faham. Gigit jari kita ni, gigit jari, rupanya hina kau ni tak ada ilmu. Hal, adakah sama orang yang mengetahui dia datang istifham ingkari, tanya dalam bentuk nak ingkar, tanya dalam bentuk nak ingkar, nak wujudkan perbezaan. Tujuan tanya nak ingkar. Macam kita tanya kat anak kita tahu dia tak pergi sekolah, kita tanya tu dengan tujuan nak ingkar. Hampir tak sekolah hari ni. Apa tujuan tanya? Dah hantar hang tanya buat apa lagi? Ni semua tanda tak boleh rokok lagi lah ni. Hang dah tahu dia tak pergi sekolah, hang tanya buat apa lagi? Dah, tujuan tu nak ingkar dia. Lepas tu baru kita kata, aku tahu hang tak pergi sekolah. Hang memang tak pergi sekolah. Tu baju mak hang duk serika tu duk tak redot pun tak. Kola hitam pun tak. Tu hang tak pergi sekolah. Anak jawab nak pergi sekolah lagu mana? Ya, hari ni hari Ahad. Oh, tersilap. Anak kata memang ayah tak boleh rokok betul lah hari ni. Itu nama dia istifham ingkari. Yang kedua, bila kita tanya lagu tu, tujuan dia kita nak hukum dia. Kita nak ingkar apa dia jawab, lepas tu kita nak hukum dia. Kita nak bagi ya. Kau bagi pergi sekolah ke hang tak pergi sekolah? Boleh roti canai 2 kali. Demikian bila Allah tanya, tapi sirah dia sangat lembut. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Samakah orang mengetahui dengan orang tidak mengetahui? Tentu jawapan akan keluar tak sama. Tak sama itu nama dia engkar. Engkar persamaan. Dan yang kedua, menghina orang tidak ada ilmu. Subhanallah. Itu kelebihan bahasa Arab. Kelebihan bahasa Arab. Pasal itu bila kita mendekati bahasa Arab, sebahagian daripada isi agama ni selesai. Tinggal lagi sebahagian kita mengaji. Orang kata kalau kita bertakwa tapi kita tak menikah lagi, sebahagian takwa itu sempurna. Dengan kita menikah, sebahagian lagi sempurna. Macam mana yang kata menikah tu menyempurna lagi sebahagian? Pergi menikah tengok. Itu yang nak menikah lagi satu, tak boleh saingan tangan dengan kaki pun jadi ya. Kenapa? Ada kesempurnaan. Demikian Allah menyatakan, aku ampun dosa mereka. Subhanallah. Artinya orang yang tidak hadir ke majlis-majlis seperti ini, dia kehilangan pembersihan jiwa. Jiwa dia tidak bersih. Sebab ahlu sunnah berkeyakinan pembersihan jiwa itu berlaku dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Dan bila kita kata masalah nufus ini, jiwa ini, tak ada siapa tahu pasal jiwa, melainkan Sang Maha Pencipta jiwa yang tahu. Dan apabila Allah yang tahu benda itu, Allah melantik seorang Rasul untuk mendedahkan tentang jiwa manusia. Maka hanya Rasul saja boleh mengajak teknik-teknik bersih jiwa. Maka dalam hadis Imam Muslim tadi dikatakan bahawa dalam majlis ilmu itu ada pembersihan jiwa. Bahkan paling hebat, tengok bersih tak bersih, malaikat kata alhamdulillah, tahulah yang main ni semua memang nawaitu nak main pun bersih jiwa. Tapi malaikat bangkitkan satu isu. Apa dia? Isu tentang fihi ma'a fulanun abdun khata'un wa huwa marra fajalisu ma'ahum. Itu tentang abdun fulanun abdun, tentang satu orang, dia ni memang abdun khata', berlemuh dengan salah. Berlemuh dengan salah. Lepas salah tambah salah, tambah salah, tambah salah. Tapi dia melintasi halaqah ilmu dan dia transit 10 minit ke kurang daripada 10 minit
dalam tempoh korang itu dia mendengar isi-isi agama. Ya subhanallah, akhi, tolonglah beri perhatian pada hadis ini. Betapa besarnya penyucian jiwa mengikut sunnah Rasulullah. Sampai dengan adanya hadis ini, kerana adanya hadis ini, saya kata saya agak berani menyatakan, sesiapa berani menyucikan jiwa dengan tidak mengikut cara Nabi, tidak terbersih jiwa dia. Tak terbersih jiwa dia. Tak bersih jiwa dia. Tak akan bersih. Tidak ada penyucian sehebat cara Rasulullah ini. Isyarat daripada hadis ini sangat besar, azim, besar. Iaitu satu orang semayang tidak, puasa tidak, apa tidak, marah. Dia melintasi itu. Macam di dewan kan, dia lintas. Masalah dia dengar suara kan, tapi nampak gelap. Biasa apa cakap, ni doktor mana pula gelap lagu ni. Ni mesti main daripada Nepal apa. Dia itu abdun khata', hambanya berdosa. Kerana dia mendengar tadi Syekh Atha' bin Ribah kata majlis ilmu adalah majlis, Ibn Jauzi kata majlis ilmu tidak termasuk membaca hadis palsu, tak masuk. Penyelewengan tentang hukum-hukum syarak tidak masuk majlis ilmu. Hang buatlah macam mana, malaikat datang untuk melaknat bukan untuk merahmati. Tapi kerana membaca hadis Nabi wahyu, wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim, membaca ayat Allah dan mengajak kepada sunnah Rasulullah. Hamba Allah ni kita buat majlis yang mengikut sunnah Rasulullah, dia lintas, dia mendapat manfaat daripada majlis ini. Apa manfaat dia dapat? Malaikat kata fajalisu ma'ahum, dia transit bersama mereka 10 minit, 5 minit dia transit. Kemudian dia rasa apa yang orang dengar tu macam kata kat dia. Kebetulan dia lintas kapi rokok. Macam mana mamak ni tahu aku isap rokok? Tak tahu pun, kebetulan saja. Allah dia kata-kata kat aku silap. Dia pun kata orang utara melingkup bibah. Malaikat kata macam mana hamba Allah ni? Dia Muslim tapi berlemuh dengan salah. Apa Allah berfirman? Walahu ghafartu, dia juga layak mendapat keampunan aku bila dia duduk dalam majlis membahaskan ayat-ayat aku. Subhanallah. Pasal itu kita berani mencabar. Mana ada dalam dunia majlis boleh membersihkan jiwa orang seperti ini. Kita pergi jalan tepi-tepi orang duk berzikir tarekat, tak terbersih jiwa kita, mereka jadi ahli. Kita kena jadi ahli dia, baru bersih jiwa. Tetapi sunnah ini tidak, dia tak perlu jadi ahli. Hanya dia lintas 5 minit dia mendengar, 5 minit itu dia layak mendapat keampunan dosa selama 5 minit. Hak Allah lah untuk mengampun dosa apa yang dia buat, hak Allah. Nabi kata humul qaum la yashqa jalisuhum. Di akhir hadis Imam Muslim itu daripada Abi Hurairah, Nabi kata orang yang duduk majlis ilmu ini mereka tidak akan dicelakakan. Allahu akbar. Karena itu kalau orang bertanya kepada kita, kalau kita buat majlis ilmu ni, katalah ustaz berhenti bukit sebelah, tapi ustaz mana tak tahulah, jangan kata apa, sengak sudah. Dosa kita diampun oleh Allah. Subhanallah. Sangat diampun oleh Allah. Lepas tu dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri pula, riwayat Bukhari dan Muslim, juga dalam Riyadhus Salihin, apa Nabi tambah lagi. Bukan saja keampunan dosa, tetapi apa lagi? Nabi kata haffathumul malaikah. Keliling kita ini malaikat. Kan orang beriman ini Allah sifatkan mengikut definisi Ahlussunnah, orang beriman itu sebelum datang syariat datang akidah. Apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna as-salat itu syariat. Tetapi alladzina yu'minu mendahului yuqimuna as-salat. Dia beriman dengan benda gaib. Sama juga dengan hadis tadi. Sebelum dia mengharap, dia kena imanan, kena beriman pada Allah. Pahala syurga ini benda gaib. Kesemua itu adalah benda gaib. Beriman dengan wujudnya malaikat.
Kalau orang Melayu tua-tua, malaikat dia 44. Dia tak lebih 45. Dia pergi 46, sampai lah tak ada turai dah. Dia tak boleh lebih malaikat dia. Yu'minuna bil ghaib, kewujudan malaikat. Haffathumul malaikah, haffat alaihimul malaikah. Malaikat ada sama kita, subhanallah. Dia buka sayap. Apa lagi? Wa ghashiyat humur rahmah. Di keliling kita ini ada rahmah Allah, kasih sayang Allah. Apa lagi? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan, as-sakinah. Allah. Orang kata mencari baiti jannati. Kita mencari baiti jannati? La, nahi, kabi-kabi nahi. Tidak. Kita mencari sakinah. Semua ayat Quran, fa anzalallahu sakinata 'alal mu'minin. Allah turunkan sakinah pada hati-hati orang mukmin. Apa dia as-sakinah? Penambahan kepada kebaikan. As-sakinah. Kalau kita nak bina rumahku syurgaku, maksud dia maintain. Berkelai dak. Kalau gelak senada dan seirama. Korang dak, lebih dak. Baiti jannati, payah nak, tak ada, susah. Tapi apa kita buat? Yang kita buat baitus sakinah, rumah sakinah. Mencari sakinah, memburu sakinah. Bukan sakinah nama orang tu, tidak. Sakinah ini macam dalam hadis Imam Tirmizi, sahabat membaca suratul Kahfi. Duduk kemah dia baca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi, tiba-tiba dia terkejut. Dia nampak satu rombongan awan mai atas kepala dia, jadi macam gelap lagu tu. Terkejut hamba Allah ni, lari dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, apa jadi kat aku ni, jin ke apa ke ni? Nabi kita, apa hal? Tengah-tengah aku baca suratul Kahfi, aku rasa pelan gelap. Terkejut aku tengok awan atas kepala aku. Nabi kata, kalau hang baca sampai pagi, semua orang boleh menyaksikan awan itu. Itulah sakinah yang Allah turunkan kepada orang yang membaca Al-Quran. As-sakinah itu penting. Mencari kedamaian jiwa itu penting. Betul, mukmin ini qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bahasanya Quran pakai ni, Allah, tak terfikir, tak terjangkau kita. Qad aflahal, dia taukid dulu, qad aflahal mu'minun. Sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak ni. Orang beriman ni mendapat aflah. Aflah ni, kalau terjemahan Melayu terus dia kata kejayaan. Ya, sungguh. Tetapi kejayaan dalam bentuk aflah, dia bukan kejayaan segulung ijazah. Tidak. Dia bukan kejayaan sekadar nampak dengan mata. Tenang jiwa itu aflah. Pasal itu bahasa Quran tepat. Kalau kita pakai kejayaan macam ni lah, kita orang beriman tak kita ni? Beriman kan? Tak mana kita berjaya? Berapa biji kelang kita buka? Gaji kita sebulan berapa? Ada gaji kita 45,000 sebulan. 45,000 apa? 450 pun terkelencang. Habis hang berjaya apa? Apa yang hang berjaya? Kita rapelah berkelai dengan bini, minta TA, dia buat Nescafe O. Kita tak boleh makan Nescafe Green. Kata kat dia buat nasi kacang, dia buat bubuk kacang. Astagfirullahaladzim. Silap, aku nak minta kak dapat adik jadi lagu ni. Dia boleh tiap sorang-sorang. Aku minta kak dapat adik, mak aku pun pekak itu, silap. Duk raplah dengan bini lah. Kita pembek yang semayang takbir, Allahu Akbar, sembahyang 2 rakaat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, tadi ada masalah kan? Dengan kita sembahyang, apa kejayaan kita dapat? Adakah lepas-lepas bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bini yang pekak badak jadi elok boleh? Abang, saya sudah mendengar. Abang tak payah pergi klinik ENT, saya sudah mendengar. Belum pernah dunia mencatatkan demikian. Tetapi kenapa Quran menyebut qad aflahal mu'minun? Ya.
kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita mendapat sakinah. Masalah tidak selesai, tetapi kedamaian jiwa kita dapat. Itulah qad aflahal mu'minun, yang termasuk dalam aflah. Tengok dalam hadis Imam Bukhari, bila habaq kata Rasulullah wafat, apa jadi di kalangan kaum muslimin masa itu? Jadi apa? Terpinga-pinga kan? Terpinga-pinga, subhanallah. Abu Bakar menahan air mata dia apabila diceritakan kematian Rasulullah. Masa itu dia berada di Baqi', dia berada di Quba, berjalan dengan kuda dia. Umar Al-Khattab dengar siapa bagi tahu Nabi wafat, dia hanya akan wafat. Aku tamatkan riwayat hidup dia. Jadi macam anak-anak kehilangan mak, jadi cempera, tak terurus. Tapi bila Abu Bakar datang melihat kekecohan yang berlaku di kalangan sahabat ni jadi tak tahu nak menangis. Jadi tak tahu nak menangis. Air mata nak keluar ke mana? Kok mata ke, kok telinga ke, kok hidung ke? Tak tahu. Sebab seolah-olah dicabut matahari daripada alam ini. Dicabut. Subhanallah. Kita ada sahabat kematian isteri, dia tak boleh jadi imam sembahyang mayat. Wahai dia duduk mengaji sunnah, dia tahu siapa paling afdal jadi imam. Para fuqaha membahas suami boleh memandikan isteri, ya ataupun tidak? Ya kan? Tapi bila bini kita mati, kita pasang ke orang. Pasal apa tak boleh pergi mandi? Tak tahu kah? Allah siapa? Tak tahu, duduk mengaji. Bukan tak tahu. Jadi macam bawa kereta tak ada lesen. Tak tentu arah jadinya. Dengan kesedihan, tak sangka jadi macam mana ni aku nak hidup. Allahu Akbar. Tak tahu. Terpinga-pinga. Umar terpinga-pinga, Osman terpinga-pinga, sahabat lain terpinga-pinga. Ketika itu Abu Bakar membacakan ayat daripada Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ketika dibacakan ayat ini, kemenangan apa mereka dapat? Apa yang menang? Adakah ketika Abu Bakar membaca ayat ini semua jadi menang? Tidak. Ayat ini telah mengembalikan jiwa mereka kepada fitrah. Ayat Allah yang ada sakinah ini dibaca. Abu Bakar tak baca dengan nahwan ke, ras ke. Kalau kita auzubillahi minasyaitanir, pakat hang nanti kena tetak dululah pagi tu. Tak dinyatakan pula Abu Bakar baca dengan idgham ma'al ghunnah kau apa, tidak dibaca. Dia hanya membaca Al-Quran. Faqara'a wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu rasul. Tetapi yang kata sakinah itu ketika dia mendengar ayat itu, dum jatuh dalam hati dia. Dum jatuh dalam hati Umar Al-Khattab. Kembali dia kepada fitrah beriman pada Allah. Itulah nama dia aflah. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman sentiasa beruntung. Untung nasib orang beriman. Wa dzakir, kau ingatkan mereka, tanfa'ul mu'minun. Sangat beruntung mereka diberi peringatan, mereka mengambil peringatan. Dia lain dengan orang yang munafik dan kafir, mereka sombong. Mereka sombong daripada peringatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah beri kepada kita ganjaran-ganjaran ini. Ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Karena itu kita teringilah nak jadi metod para sahabat itu, kita nak kena belajar balik. Belajar balik. Kita dalam pengajian kita duk mengaji, di antara benda yang kita bangkitkan ialah kita nak membawa. Hari ini orang bercakap tentang pencambahan minda. Minda siapa yang bercambah? Minda para sahabat tidak bercambah pun. Bahkan cerita para sahabat, bagaimana sahabat memaham fiqh, memaham akidah, memaham akhlak, tidak pun disebarkan. Tidak pun disebarkan. Ikhwan, izinkan saya sikit lagi. Lagi 10-20 minit saya berhenti. 10, 20, 30 lah.
Saya berhenti. Ikhwan, akhirnya sama ada saya ataupun antum sekalian kena mengaku. Al-Quran menyebut perkataan illa man atallaha biqalbin salim. Demi Allah, sangat menunjukkan kebenaran. Cuba antum tengok orang mati dan antum ingatkan ayat ini. Yauma la yunfa'un malun wala banun. Antum ingat ayat ini, antum cuba tengok mayat itu dan antum cuba lihat dunia yang luas ini. Apa yang ada? Saya contohkan. Cuba antum bayang sajalah kan. Just imagine. Antum bayanglah, katalah saya ini profesor sains. Ini semua pakar sains ni. Pakar kaji antarabangsa. Bayang sajalah, jangan duk buat muka tak suka. Bayang sajalah. Bayang. Yang bercakap ini seorang pakar dalam dunia saintis. Bayang saya. Dan saya seorang Muslim. Baik. Ketika ini saya seorang pakar, saya tahu tentang galaksi, saya tahu tentang teori black hole, saya tahu tentang teori Big Bang, saya tahu so many teori yang ada dalam dunia ni dalam knowledge saya, dalam minda saya. Antum tanya kepada saya, apa yang sedang berlaku di dunia, di angkasa raya? Siapa itu yang lumpuh badannya, nama apa? Apa nama? Yang buat black hole itu? Apa? William Stephen Hawking. Hampa ni tak tahu orang putih langsung lah. Mana nak ajak hampa ni? Come on baby. Tak boleh macam ni. Sebab Riyadhus Salihin saya nak pakai ni bahasa Inggeris. Saya tak pakai bahasa Melayu. Stephen Hawking ini semua orang tahu dia seorang lumpuh. Dia lumpuh daripada bau sampai ke bawah. Dia tak bergerak, dia duduk lagu ni, kepala dia aja. Dia main elektronik dengan kepala dia, dengan mulut dia. Tetapi dunia memberi award kepada dia. Dia lumpuh tapi dia tahu dia angkasa raya jadi apa? Amazing. Sangat luar biasa. Ajaban, pelik, ajaib, takjub. Antum bayang, kita tahu semua. Dalam laut kita tahu ada apa. Dan kita tahu yang dihabaq baru ni 2 minggu sudah ada satu komik melepasi bumi. Dia nak jatuh hari Jumaat sudah. Semua dunia jadi kalang kabut, dia nak jatuh ke bumi. Maka angkasa raya Malaysia ni semua dan hantu rayanya semua tengok jadi apa, terkejut habis. Tiba-tiba dia go through, lepas daripada Malaysia border, dia jatuh di negara barat. Besar mana? Besar sebiji bas. Boom, jatuh. Saya duduk ada di sini, tapi saya tahu bila dia nak jatuh. Sangat luar biasa. Tiba-tiba orang maklumkan kepada antum, dia kata kawan tu meninggal lah. Bukan kawan ni, kawan tu. Sama-sama profesor. Profesor tu yang meninggal. Tak, profesor tu pirah. Maka antum pun ziarah mayat dia. Ketika antum ziarah mayat dia, cuba antum ingat ayat ini. Jiwa antum akan meletup. Antum akan tafakkur. Dan antum akan menyatakan, ya Allah, betul lah sabda Rasulullah, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling baik adalah yang hidup di zaman Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-Hafiz Ibn Kathir kata ayat ini, kuntum khaira ummah, itu adalah sahabah Rasulullah, bukan kita. Ketika profesor ni menutup mata, kita pergi pada dia, yang knowledge dia tadi berkenaan dengan galaksi, universe. Sekarang di mana knowledge itu? Dia sedang dimandikan, dia sedang dikapankan, dan dia akan disalat dan disimpan dalam tanah. Knowledge yang dia tahu tentang galaksi, dia tahu tentang lautan yang luas, sekarang ini ketika disumbat si fulan ini ke dalam kubur,
Apa yang akan membantu dia sekarang? Knowledge tentang galaksi kah? Ataupun beriman dia kepada Allah tentang galaksi itu kah? Subhanallah. Ketika itu akhirnya ayat ini akan terbayang di benak kita, ayat mata kita akan turun. Yauma la yunfa'un malun wala banun. Telah sampailah hari di mana harta yang paling besar, harta anak-anak, kemegahan, kemewahan sudah tidak boleh bagi apa, melainkan manusia yang balik bertemu Allah dengan sekeping hati yang bersih. Antum tahu pada abad ke-17 dunia mentertawakan Al-Quran kerana Al-Quran menyatakan kalau kamu buat dosa la ya'zubu 'indallah, tidak hilang di sisi Allah kalau kamu buat dosa sebesar zarah ataupun lebih kecil daripada zarah. Dunia mentertawakan Al-Quran kerana pada abad ke-17 dunia hanya bertemu dengan makhluk yang paling kecil, nama dia atom. Dunia tertawakan Al-Quran sebab atom itu sudah tak ada kecil. Apabila dunia kata zarah itu atom, para ulama menyatakan lebih kecil dari atom pun ada. Dunia gelak pecah perut jait, pecah perut gelak jait. Apa satu buku yang tidak saintifik. Ikhwan, ketika dunia menyatakan makhluk paling kecil adalah atom, kita beriman dengan Allah tidak, lebih kecil daripada atom pun ada, walaupun dunia belum bertemu dengan makhluk itu. Tetapi masuk abad ke-20, 19 ke-20, dunia terkejut. Dalam atom itu ada elektron, dalam atom itu ada proton. Bukan proton saga tu, elektron, proton. Saya pun boleh sebut, bukan bisa tengok binatang tu pun. Saya nak beritahu apa yang kita selamat ni, kita selamat kerana kita beriman kepada Allah. Walaupun dunia tidak boleh mensahihkan iman kita kepada Allah, walaupun dunia kita menyatakan kau kajilah dan kau akan jumpa kebenaran. Sekarang dunia mentertawakan bila Quran menyatakan wasyamsu tajri, dan matahari itu beredar. Matahari itu beredar. Tetapi dunia menyatakan matahari duduk di tengah bumi yang beredar, planet keliling yang beredar. Quran menyatakan wasyamsu tajri. Demi Allah kita menyatakan akan sampai masa ayat Quran itu akan disebut sadaqallahul azim. Hari ini bukan tak jumpa. Jadi macam kes atom tadi ya. Dunia mengkaji-kaji teori Big Bang, letupan besar dalam planet. Quran bagi jawapan, langit dan bumi itu bersatu. Fafatakhnahuma, kami yang pecahkan dia. Dan di mana ada ayat, di situ ada kehidupan. Subhanallah. Yang saya nak bagi tahu kepada antumnya ialah akhirnya yang kita duk mengaji besar-besar ni semua jadi knowledge atas dunia. Bekal kita ialah biqalbin salim. Sahabat Rasulullah, sahabat tak tengok dengan mata kepala, tak tengok pun dengan mata kepala. Malam Nabi pergi Isra' dengan Mi'raj, tak tengok pun dengan mata kepala, tak tengok. Dan dunia pun tak boleh nak bukti Isra' Mi'raj itu benar. Katanya NASA mengancam berbilion-bilion ringgit pergi ke planet bulan, kemudian jumpa rekahan, kemudian NASA sembunyikan fail, NASA sudah tidak hantar orang ke bulan. Kajian dunia ni kebanyakan bukan orang Islam buat, orang kafir buat, orang kafir yang buat. Subhanallah. Tapi sahabat hidup zaman sains tak ada, hari ini mereka berada dalam syurga Allah. Sahabat hidup zaman dunia tak mengkaji tentang planet matahari, tetapi kata para sahabat, kalau Nabi menyatakan kepada kami ayat laut dengan ayat sungai itu, kalau dia bercentum pun, kalau dia bertemu pun rasanya tetap berbeza, kami percaya. Kalaulah dalam laut ada ayat tawak pun kami percaya. Kalau kita pergi habaq ke orang, dalam laut ada ayat tawak, orang gelak kat kita ni sampai orang pergi haji balik dia gelak tak habis lagi.
Kita kata dalam laut ada air tawar, dia gelak. Oh, dia gelak. Ha, ni biar betul. Ni lah duk pergi mengaji Riyadhus Salihin, kepala hang pun dah sehwil dia kata. Tidak. Tapi apa kata sahabat? Dalam surah Ar-Rahman, Allah menyatakan tentang pertemuan dua laut. Kata para sahabat, kalau dalam laut ada air tawar, kami beriman. Kerana Nabi yang cakap, hari ini profesor daripada Hawaii bertemu sungai di dalam dasar laut. Dan sungai itu tidak masin, tawar. Subhanallah. Rupanya kalau nak beriman pada Allah, no way, no road and no jalan. Malaikat you kena pilih cara sahabat. Dunia ini akan dibangunkan dari segi teknologi. My brother Muslim, I tell betul. Lupa dah, tok guru pergi balik kampung time tu. I tell you, my brother Muslim and my sister Muslimah, dalam iman, dalam ibadah, tidak ada cara dan tidak ada jalan. Dunia boleh berubah, internet boleh berpusing. Hari ini dengan satu sentuhan, orang boleh melondehkan apa jadi dalam dunia. Tetapi demi Allah, demi Allah, demi Allah, iman tidak terlibat dengan perkara ini. Iman mesti seperti umat yang telah masuk syurga. Mereka beriman zaman sains tidak wujud, mereka telah sampai ke syurga. Kita beriman zaman sains wujud. Jangan sampai sains itu menghalang kita masuk syurga. Zaman khairun nas, manusia paling terbaik adalah para sahabat. Para sahabat. Demi Allah, pemikiran para sahabat itu perlu dikaji dan dicambahkan kepada orang. Kalau jumud, kenapa kamu jumud? Rumah kamu tak ada komputer. Mungkinlah jumud. Pasal apa kamu jumud? Pasal nak tafsir Quran lagu sahabat. Itu bukan jumud, itu kebenaran. Pasal apa jumud? Pasal kamu mengaji fiqh cara para sahabat. Itu kebenaran. Itu agama. Tak boleh. Lain bab, tak apalah. Rasulullah buat kuliah tidak ada perakam-perakam ni. Ada Abu Bakar dia buat rakaman studio. Hantar kepada Parsi dengan Rom satu VCD, DVD apakah? Tidak ada. Nahi, kabi-kabi nahi. Tidak ada. Tetapi antum tahu apanya Quran sebut. Kita berada pada satu zaman ini, ancaman kita besar. Kita ada ancaman daripada luar dan dalam. Luar dan dalam. Kita ada ancaman daripada Nasara, daripada Yahudi. Ikhwan, Yahudi paling besar daripada Nasara. Sebab apa? Yahudi dengan Islam ni hampir tidak ada perbezaan, hampir tidak ada beza. Kita semayang, dia semayang. Kita puasa, dia puasa. Kita ada kiblat, dia ada kiblat. Kita ada Nabi, dia ada Nabi. Kita ada halal haram, dia ada halal haram. Kita ada rukun kahwin, dia ada rukun kahwin. Kita ada sahbatai, dia ada sahbatai. Hampir tidak ada perbezaan kita dengan dia. Kita semayang 5 waktu, dia 3 waktu. Kita ambil ayat semayang, dia pun ambil ayat semayang. Kita puasa Ramadan, dia pun balas puasa. Kita istighfar, dia pun istighfar. Akhirnya ada satu aja perbezaan kita dengan Yahudi. Apa dia? Sombong. Yahudi bangsa sombong. Di situ perbezaan. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Dalam Baqarah. Hati kami sudah tertutup untuk menerima Quran. Minta maaf Muhammad. Wa qalu qulubuna ghulf. Berkatalah Yahudi, hati kami tertutup. Bukan Quran tak benar, tertutup. Disitulah beda Muslim dengan Yahudi. Sampai dalam hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Muslim, dari hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang hal sombong. Nabi menafikan pakai baju elok, kasut elok itu bukan sombong. Boleh jadi sombong, tapi bukan itu sombong yang dilaknat. Tapi sombong sebesar sombong apa dia? Batarul haq, tolak benar. Dalam dunia ni siapa tolak benar? Inilah bangsa-bangsa Yahudi ini, dia tolak kebenaran. Pasal itu sifat tak boleh ada pada Muslim. Tak boleh ada. Musuh paling besar depa.
Kalau kita mengaji dalam dunia bahasa Arab, kita akan terkejut. Ada kamus bahasa Arab ditulis oleh Yahudi. Kamus bahasa Arab. Yang tulis kamus bahasa Arab itu seorang Yahudi. Kita boleh tumpah mengaji bahasa Arab kat dia. Nampak lagu mana? Imam Syafi'i kata bahasanya wajib bahasa Arab. Kita bukan bahasa Arab, bahasa Melayu pun nak dimansuhkan. Padan muka kita. Tak nak bahasa dah kita. Kita ada bahasa Malaysia. We are Malaysian. 1 Malaysia, 2 Malaysia, 3 Malaysia. Yahudi bangsa jahat. Kita ada serangan Yahudi. Kita di samping Yahudi serang kita, Nasara serang, Orientalis serang, Barat serang, musuh-musuh Islam serang, kita juga ada serangan dalaman. Iaitu orang-orang yang mereka memakai uniform Muslim, tetapi mereka membawa fikrah-fikrah yang tidak syar'i. Syiah. Masalahnya akhir di Malaysia ini Syiah, memo Syiah kepada raja-raja Melayu. Pening raja Melayu. Bila Syiah hantar memo kepada raja Melayu, saya tak tahu raja ni dia nak rujuk kat siapa. I give you, my brother Muslim, one example. Boleh bagi satu contoh? Dalam memo yang Syiah hantar kepada Raja Melayu, Syiah dalam memo itu mendakwa apa dia? Sambutan haul adalah mereka punya. Sambutan haul dalam spelling dia buh H-O-L, hol. Hari hol itu hari dia. Dia yang buat sambutan para imam mati. Imam ni mati 100 tahun, imam ni mati 200 tahun, berkumpullah mereka ramai-ramai membaca bacaan tertentu sampai peringkat roh imam tu boleh mai balik. Syiah menyatakan haul itu hari dia. Syiah mendakwa dan Syiah bagi tahu kepada duli tuanku dan Prime Minister, we our Prime Minister. Apa dia? Haul itu kami yang punya. Dia tulis dalam memo tu setebal lagu tu. Saya edarkan di belah Tanjung, saya edarkan pada orang. Suruh dia baca. Tiba-tiba yang Syiah dakwa haul dia itu, Masjid Negeri Shah Alam menganjurkan haul itu. Masjid Negeri Shah Alam menganjurkan haul itu daripada 9:30 malam, daripada 6 petang sampai 9:30 malam, satu hari sempena 300 tahun kematian Syekh Haddad Al-Alawi. Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, silap nama, dia sama dengan kita pula. Syekh Abdullah yang menulis kitab apa itu? Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dia dah mati 300 tahun. Mengambil budaya Syiah, Masjid Negeri Shah Alam menganjurkan buat daripada 6 petang sampai 9:30 malam. Buat kasidah burdah, buat zikir, kasidah burdah, zikir, kasidah burdah, zikir, buat dalam masjid. Kita tak bahalah dari segi dalil-dalil dia. Tapi kita nak bahas, itu Syiah mengaku hak dia. Syiah mengaku hak dia. Tapi kita tengok dalam risalah ni, sambutan dibuat daripada 1 Oktober, 5 Oktober, 6 Oktober, 7 Oktober, 8 Oktober dibuat. Pagi, petang, siang, malam. Satu serangan seolah-olah perkara ini tidak salah dari segi nas agama. Macam mana kita nak buat? Oh, pening tu tak? Pening. Di Shah Alam itu ada dia panggil haul arwah. Haul arwah. Kita belah sini buat kenduri arwah. Dia haul arwah. Duduk bersama dengan arwah-arwah. Masjid menganjurkan. Subhanallah. Tapi saya pelik, Jaiz tak pergi tangkap pun. Adakah yang ada di Jaiz ni sampai tak tahu beza akidah Ahlussunnah dengan akidah firqah lain? Tak tahu. Saya bagi tahu, beberapa kali saya bagi tahu. Saya bagi tahu pengalaman saya di Baghdad. Saya bagi tahu bila tuan nak selawat jangan bangkit berdiri kerana ada unsur Syiah. Kita buat majlis Maulud Nabi, kita bangkit berdiri selawat. Saya kata jangan. I saw with my own eyes.
Saya tengok dengan mata kepala macam mana Syiah makik berdiri, dia renjih-renjih minyak wangi dia. Dia percaya apa dia? Atirillahu maqabrahul karim. Wangikanlah kubur tuan ini. Tuan itu siapa dia? Roh Nabi hadir. Lepas itu dia bangkit, dia buat wangi-wangi. Kita nak selawat, selawatlah. Selawatlah. Pasal ayat Quran memang suruh selawat. Kita pergi ke cara selawat, orang panggil bid'ah idafi. Kita buat bid'ah secara idafi. Pun orang tak bantahlah, nak selawat, hang selawatlah. Saat ni bantah bila jadi ramai pula. Tapi yang kita beritahu, jangan bangkit berdiri sebab tasyabuh kepada firqah yang sesat dan akidah dia batil. Tuan-tuan tahu apa mufti-mufti jawab? Dia berkata pok-pok ni memang mengaji tak habis, semua tak leh ke dia. Dia kutip mudah je. Amboi. Amboi. Serangan. Pasal itu ikhwan, saya bacakan pada antum ayat 13 daripada surah Syu'ara sebagai penutup. Tahu dah, hangpa duk tengok Ustaz, hangpa tengok jam, memang hangpa tak lepi dah, tahu dah. Saya bacakan ayat ini untuk saya bagi tahu, akhirnya dakwah kena kembali kepada metod para nabi, iaitu apa dia? Akidah. Cukup penting akidah, cukup penting. Cukup penting. Kena gembeling tenaga, kita kena buat operasi memberi penjelasan akidah Ahlus Sunnah. Penting sangat-sangat. Cukup penting. Saya bagi tahu, dalam Ahlus Sunnah batal akidah lain, sempurna akidah lain. Tetapi kita akan dapati orang yang tidak faham maksud akidah Ahlus Sunnah. Saya bagi contoh pada antum. Kenapa penjelasan akidah itu penting? Saya bagi satu contoh yang ringan, bersesuaian dengan masa. Perut pun duk rasa dah. Apa dia? Baik. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah berpendirian, apa yang datang daripada Al-Quran, apa yang datang daripada hadis Nabi yang sahih, sama ada dalam kumpulan ahad ataupun mutawatir, tidak boleh dibantah. Tak boleh bantah. Tinggal lagi perbahasan itu macam mana. Tapi cakap secara rambangnya, Ahlus Sunnah setiap apa yang Quran isyarahkan, Ahlus Sunnah mesti terima. Saya nak bawa contoh orang yang tidak faham akidah. Karena itu penjelasan akidah je kena faham. Baik, saya ambil contoh masalah hudud. Kalau orang tanya pada antum, what is your opinion about hudud? Apa antum nak jawab? Adakah antum nak kata saya berpandangan? Pandangan apa? No pandangan. Kita bagi tahu, kita menerima hudud. Terima hudud. Dia tanya kita, pasal apa hang terima hudud? Ahlus Sunnah jawapannya sangat ringan dan mudah, kerana itu datang daripada Alkitab. Bukan pasal parti bawa. Tidak, kalau parti tak bawa pun kita terima. Boleh faham tak? Takut tak boleh faham pasal sejuk aircon. Okey, baik. Apa pandangan antum kalau satu orang kita kata dekat dia, brother, apa you pandang pasal hudud? Oh, minta maaf banyak-banyak lah. Dia kata jangan buat pasal ni, duk ada sup ekor pun tak larat nak makan sup tangan pula. Jangan buat pasal, dia kata, jangan buat pasal, aku tak mau benda ni semua. Nak jadi satu malapetaka dalam Malaysia ni, aku tak mau. Baik, kita bila dengar benda tu, kita jadi seram sejuk. Kita akan rasa perkataan dia itu boleh membawa dia jauh daripada akidah Ahlus Sunnah. Betul atau tak betul? Menghina hudud, tak boleh hina. Menolak, tidak boleh. Kenapa? Benda itu datang daripada Alkitab. Baik, saya bawa contoh kedua. Antum faham dah kes tu kan? Saya bawa contoh kedua. Kita tanya dekat satu sahabat, apa pandangan sahabat tentang ilmu sihir? Ilmu sihir.
black magic ni. Apa pandangan para sahabat? Oh, saya berpandangan benar dia semua merepek lah. Kalau kawan tu sakit belakang, mesti ada orang tak mana terkeliat tu. So, pergilah cek doktor. Dah pergi cek doktor, 3 doktor pakar. Doktor tulang, doktor orat dan doktor orat dalam. Sadar? Antu kalau nak tanyalah, antu SMS pada saya. 48,031. SMS saja. Tapi janganlah banyak-banyak. Pokok lapang. Dia dah pergi 3 doktor pakar. 3 kata dia tak sakit. Okey. Yo punya kesihatan cantik. Tapi dia duk menanggung sakit. Orang buat kot. Kita jangan berpemikiran negatif. Kita jangan berpikiran negatif. Mana boleh. Kita pergi doktor lagi pakarnya. Dalam sikit punya doktor. Kita pun pergi luar negeri cari doktor orang paling dalam sekali. Doktor orang paling dalam pun dia masuk sedalam sampai bukan kata dia berubat. Dia masuk dalam orang itu kami tengok. Oh, dia kata you punya orang bagus. You punya orang bagus. Baik. Apa pandangan antum kepada orang yang tidak menerima dalam dunia ini wujudnya sihir? Kedudukan orang yang menolak ilmu sihir sama kedudukan dia dengan orang yang menolak hudud. Kenapa? Kerana hudud juga disebut dalam Quran dan sihir juga disebut dalam Quran. Bagaimana pandangan antum tentang orang yang tidak percaya dalam dunia ni ada hantu? Cuma orang Melayu ni banyak hantu. Hantu raya, hantu jebon, hantu tanglung. Lepas tu dia ada lagi satu pula, bunian. Bunian ni jenis boleh menikah. Bunian. Hang buhlah nama apa pun, hakikatnya makhluk-makhluk halus ini ada tak ada disebut di dalam Al-Quran? Ada. Quran guna bahasa apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu ada. Tidak percaya adanya makhluk bernama jin sama dengan menolak hudud. Kenapa? Kerana hudud daripada Al-Quran, sihir juga daripada Quran. Bahkan wujudnya jin dengan surah jin tu dah ada, benar-benar menunjukkan ada jin. Cuma nanti kita kena bahaslah bagaimana Ahlussunnah faham tentang sihir. Tetapi secara rambang, ada orang dia terima hudud tapi dia tak percaya ada hantu. Ada orang terima hudud tapi dia tolak ilmu sihir. Kebetulan dia pula pakai skologi apa spiologi. Tak apalah, janji logi-logi itulah. Orang motivasi, dia akan olah seolah-olah dalam dunia ini tidak ada sihir. Ahlussunnah beriktikad sihir itu jadi dengan izin Allah dan dia tidak ada bekas. Tetapi Ahlussunnah terima kata sihir itu ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ahlussunnah mengiktiraf adanya ilmu ini. Tetapi sebahagian orang dia tak faham benda itu. Dia ingat kata akidah itu hanya hudud saja. Dia bilang hudud ini kena gedebang aku tak boleh sembahyang lah belakang dia ni. Dia tolak hudud. Mana boleh sembahyang belakang dia? Habis nak sembahyang macam mana? Aku sembahyang depan dia. Tapi bila tu sembang pasal orang sakit, dia kata apalah. Anda dengar ada cerita kata apa? Kawan tu dia kata dia terkejut, dia nampak apa ke hitam macam tu. Lepas tu dia pingsan. Jangan sebut hitam lagu tu. Tak cantik, bunyi dia tak cantik. Habaqlah dia nampak makhluk lain. Jangan habaq dia nampak hitam. Tak bagus. Dia nampak apa dia pingsan. Kita kata mana ada benda ni semua. Dengan kita kata mana ada, kita sedang tafsir benda itu keluar daripada jalan Ahlussunnah. Maka kerana itu semalam saya di rumah ni, di rumah Pak Haji Nazri kita. Kebetulan ada satu Hijrah TV. Ada satu ustaz
Dia bercakap bila satu phone yang akhir itu datang pada ustaz tu, bertanya, kenapa dalam kalimah la ilaha illallah itu, kenapa terjemahan dia tidak ada Tuhan melainkan Allah? Kenapa terjemahan dia la ilah, sedangkan dalam bahasa Arab Tuhan itu Rabb? Kenapa dia tak kata la rabba illallah, baru tidak ada Tuhan melainkan Allah? Tapi dia kata la ilaha illallah. Macam mana kita boleh terjemah tidak ada Tuhan melainkan Allah? Ustaz tu dia cerah dari saya lah, dia baguslah, dia cerah. Dia kata, inilah soalan yang dia tunggu-tunggu. Sebab dia kata Rabb itu lebih luas daripada ilah. Sebenarnya bukan begitu. Itulah tafsir Mu'tazilah. Itu bukan tafsir Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah tidak tafsir la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang kata apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah, tidak ada yang bagi hidup melainkan Allah, tidak ada yang bagi rezeki melainkan Allah. Nahi, kabi-kabi nahi. Hadza laisa min ahli sunnah. Ini bukan kecenderungan ahli sunnah. Sebab dalam la ilaha illallah, ahli sunnah bukan nak menafikan adanya Tuhan. Kerana tidak masuk akal ada makhluk menolak Tuhan, tidak masuk akal. Ada tak orang tolak Tuhan? Komunis bintang 3. Dia pun masa nak kena tembak, dia pun kata oh my God. Tapi dia tak percaya Tuhan. Tapi last sekali dia nak kena tembak, dia kata oh my God. God kepala bapa hang, apa hang tak percaya Tuhan? Kerana itu tidak ada makhluk menolak Tuhan. Islam dibangkitkan di tengah masyarakat menerima Islam, menerima Tuhan. Cuma masalah mereka beribadat salah cara. Maka la ilaha illallah itu bukan tak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah itu maksud dia tidak ada yang layak menerima ibadah yang benar melainkan ibadah yang benar itu layak hanya diberi kepada Allah. La ilaha illallah itu uluhiyah. La ilaha illallah itu bukan abang kata tak ada yang bagi rezeki. Semua orang tahu rezeki ni siapa bagi. Karena itu saya menyatakan akhirnya kita terpaksa balik kepada akidah. Rasanya apabila akidah kita jelas, benda lain senang masuk. Pasal itulah dalam Asy-Syu'ara 21 tadi Allah guna perkataan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. An aqimuddin, tegakkan agama. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Kathir, an aqimuddin, kata dia tegak agama di sini bukan makna tegak agama. An aqimuddin, ruh agama itu apa dia? Tauhid. Tegakkan tauhid. Wala tatafarraqu fi, jangan bercerai-berai dalam masalah tauhid. Akhirnya kita kena balik kepada dakwah para nabi. Akhirnya bila kita jadi mayat biqalbin salim, jiwa yang bersih tauhid. Pasal itu Ahlussunnah menekankan Islam, ikhlas dan ikut Nabi. Baik, akhir bila Ahlussunnah kata ikhlas, apa maksud dia? Bila Ahlussunnah tekankan masalah ikhlas, maknanya Ahlussunnah menekankan masalah tauhid. Kenapa? Baik, saya tanya pada antum, lawan ikhlas apa dia? Lawan ikhlas. Jangan main-main ni, keluar exam ni. Awak kena ikhlas. Baik, kalau dia tak ikhlas, tempat tak ikhlas tu apa duduk? Riak, betul tak? Riak tu syirik tak? Ya, syirik yang mana? Asghar. Pasal itu lawan kepada ikhlas itu adalah riak. Riak itu sekecil-kecil syirik. Sekecil-kecil syirik tetapi sebesar-besar dosa. Kalau syirik besar, keluar daripada Islam. Maka lawan kepada ikhlas itu adalah syirik. Kalau lawan kepada ikhlas itu adalah syirik, maka ikhlas itu adalah tauhid. Kena kembalikan kepahaman kita kepada Ahlussunnah. Kita tak boleh bercakap ikhlas itu dengan makna ikhlas. Sebab ikhlas dengan makna apa? Suci hati. Suci hati, bersih tauhid kepada Allah. Tidak boleh riak. Riak itu syirik. Maka lawan pada ikhlas adalah syirik. Syirik kecil itu riak. Syirik besar keluar daripada Islam.
Pasal itu perlu dikembalikan kepada manhaj Ahlussunnah. Manhaj Ahlussunnah. Manhaj akidah Ahlussunnah ni penting diberi penjelasan. Penting sangat-sangat. Ahlussunnah ketika dia bercakap la ilaha illallah kerana sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ahlussunnah bukan saja mementingkan tauhid, tetapi Ahlussunnah mementingkan jalan tauhid. Ini tidak ada pada firqah-firqahnya lain, melainkan ada pada Ahlussunnah. Akhi, saya ingin katakan, kalau antum berjaya fahamkan orang pada tauhid, insya-Allah dia akan faham perkara lain dengan mudah. Dia tak tahu tauhid apa. Dia tak tahu tauhid apa. Tak tahu antum suruh dia tegakkan sunnah sembahyang tak atas dada. Oh, dia lawan. Dan kalau dia bertahan pun, dia tak boleh tahan lama. Serangan itu akan buat dia pelan-pelan tangan turun bawah pusat balik. Dia takbir, Allahu Akbar. Pak mentua dia kata, "Mat, hang takbir lagi sekali, Mat." Dia pun tunjuk, Allahu Akbar. Hang belajar mana? Dia kata, ada lah. Dekat I ke I ke O ke duduk di sana. Mat, ayah pesan, Mat, sesat jalan boleh patah balik, Mat. Hang duk buat benda lagu ni bukan main-main, Mat. Ini semayang, Mat. Hang tahu tak di hari akhirat Tuhan buka semayang dulu. Kalau akidah dia, kita tak tanam akidah Ahlussunnah, ketak dia tu sampai ke lutut. Logik tak cakap lagu tu? Hang jangan buat main, Mat. Hang silap semayang, Mat. Hang bangkit depan Tuhan, hang tak semayang. Daripada zaman ayah belum beranak sampai ayah beranak sampai beranak hang, tak pernah ayah tengok orang semayang atas dada, Mat. Mat, hang jangan buat basih, Mat. Kembali bertaubat kepada Allah, Mat. Hang buat turun balik tangan hang, Mat. Dia dengar lagu tu, dia ketak sampai ke lutut. Pasal apa dia ketak? Pasal syariat dia buat tidak dilapik dengan asas akidah. Tak dilapik. Tak dilapik. Kenapa kita sembahyang atas dada? Kenapa tak letak tempat lain? Kita mencari dalil yang paling hampir. Tak menyalahkan orang, tapi dalil yang paling hampir. Kenapa dalil yang paling hampir itu penting? Itulah kaitan dia dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh bersyariat melainkan dengan syariat Muhammad. Kena cari yang mana yang paling hampir dengan Nabi. Itu yang kita kena buat. Kalau dia tidak lapik, habis. 2 minggu dia mai, 2 bulan dia tak mai. 2 bulan dia mai, 2 tahun dia tak mai. Pasal itu senang ke antum nak bayang, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, Ahlussunnah ni macam mana, walaupun dia seorang, dia adalah Ahlussunnah. Antum duduk seorang-seorang, orang etik antum macam mana? Kita balik kampung, kita solat, kita cuba nak bagi sifat solat kita tu hampir kepada Nabi. Kita pun semai gedik jari pelan, very slow, tak berani darah, takut orang tengok, very slow. Nak hidupkan juga ihya sunnah. Sekali Pak Mentua terling, alamak, pasal Pak budak, man, budak ni sejak dia pergi kerja Kelang Mengkuang, dia jadi lagu ni pula dah. Dia main lah, percik itu dia main. Bayang, dia seorang-seorang dia. Pak Mentua dia tu guru pondok, bukan main. Macam mana dia nak buat? Mat juga dia pun. Mat betul-betul sembahyang ni belajar buku mana? Muniatul Musalli ke? Mata'ul Badrain ke? Ataupun mana? Taklah, saya tak ada lah buku tu semua, tapi duk pergi dengar. Mat, ilmu bukan dengan dengar, Mat. Ilmu dengan kitab, Mat. Habis yang depa duk cakap tu, depa pakai kitab. Depa adalah pakai kitab. Kitab nama apa, Mat? Tak tahulah kitab dia, tapi tebal lah juga, Mat. Tebal bukan mesti kitab, Mat. Kotak rokok pun tebal, Mat. Tebal bukan mesti kitab, Mat. Subhanallah. Dia tak ada apa. Tertutup guru dia, Pak Mentua dia buka, Mat, ini ilmu, Mat. Ini nama dia Muniatul Musalli. Mat, tengok bab tahiyat lagu mana, Mat? Mai, ayah baca, Mat dengar. Baca, Mat, ada tak ada? Gedik jari? Tak ada. Habis Mat gedik jari ni, Mat buat apa? Mat tambah rukun, Mat. Mat pergi semayang lain. Semayang Mat batal, Mat. Kita Ahlussunnati wal Jamaah, Mat. Mazhab kita Syafi'i. Fiqh kita Syafi'i. Akidah kita sifat 20, Mat.
tasawuf kita Imam Ghazali, mak. Pegang tu elok-elok, mak. Pegang tu sampai ke mati. Ku genggam bara menjadi abu, mak. Jaga elok-elok benda tu, mak. Main lagu mana kona jangan, apa jangan. Teruskan, mak. Perjuangan belum selesai. Kedah terus, mak. Jangan duk golek jari dah, mak. Tuan-tuan, dia nak lawan Pak Mentua. Dia jadi serupa Abang Ali. Abang Ali kata tak kena, Abang Ali tak kata tak kena. Lah 10-25 dah ustaz, oi. Tak kena, Abang Ali kata susah lah. Susah. Pasal itu saya nak kata senang kan nak jadi Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah itu ada simbol dia. Terkadang-kadang orang tu dia sembahyang gedik jari, belum tentu dia masuk dalam Ahlus Sunnah. Kenapa? Simbol yang pertama Ahlus Sunnah adalah akidah tauhid kepada Allah. Itu penjelasan mesti diberi. Penjelasan mesti diberi. Para ulama datang mendedahkan perkara ini pada kita. Pasal itu ikhwan, di samping kita mengaji bab apa pun, akidah itu mesti kita beri sedikit penjelasan. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh cadangkah buku yang ada doa-doa sunnah ruqyah sebagai pengadang ilmu sihir, gangguan jin? Wallahu ta'ala alam. Kalau antum baca ruqyah, ada macam Qutaibah nipih lagu tu ruqyah. Dia bawa doa-doa Rasulullah pagi, petang. Ya Nabi suruh baca belah petang, baca belah petang, jangan baca belah pagi. Ya Nabi suruh baca belah pagi, baca belah pagi, jangan baca belah petang. Macam nak tidur, Nabi suruh kita baca ayatul kursi. Oh tuan-tuan, Abdullah bin Abbas ketika baca ayat kursi, untuk bayang macam mana penghayatan mereka masuk dalam ayatul kursi. Dahsyat. Pasal itu bila kita ada la ilaha illallah, la ilaha, Nabi ta afdalu zikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan jadi macam orang kata pemasuk kalimah tu, tak boleh pemasuk. Tetapi kalimah itu kita nak hayati dia. Bagaimana orang Arab, Badui, tak pernah tahu Islam, tak pernah tahu apa bala, tak pernah tahu. Mai duduk majlis Nabi satu hari satu malam, lepas tu nak balik ke kampung dia. Bila dia balik ke kampung dia, dia masuk Islam, lepas tu dia balik, Nabi amanahkan dia menjadi pendakwah di kampung dia. 1 jam boleh tak? Kita mengaji 4 senawi, lepas tu sambung pula mengaji universiti. Tak lepas lagi, terlibat juga dengan haul Abdullah Alawi ni. Terlibat juga. Tok Mufti kata apa? Tok Mufti ni master tuan. Kita master G aja. Dia master sungguh. Dia master usuluddin, master fiqh, apa nama dalam usul fikih, bukan calang-calang pengajian. Tetapi kenapa haul itu dihalalkan? Haul itu dihalalkan. Ini bukan calang orang. Metod pengajian itu yang penting. Selalu saya sebut dengan apa nama manhaj ta'lim. Itu penting. Dan saya berani kerak buah temikai bagi tahu pada tuan-tuan. Saya berani kerak buah temikai. Dan saya berani tunjuk dengan jari di mana ada kesilapan dalam sistem pengajian. Dan saya boleh tunjuk ketika saya duduk di Baghdad, saya boleh tunjuk ini satu bab ini memang unsur Syiah telah masuk dalam sistem pengajian. Dia bukan masuk dalam bentuk dalil, dia masuk dalam bentuk adab. Adab, dia masuk dalam bentuk adab. Tuan-tuan pernah dengar ada orang dulu kalau dia cakap dengan kita, last kali dia tak boleh makan cekak, dia nanti kata apa? Hang siapa? Nu hang duk bantah tok guru tu, dia duk Mekah lama, hang tahu tak? Hang siapa? Hang mengaji mana? Kita tanya tok guru duk Mekah berapa lama? Tok guru aku mengaji Mekah 20 tahun, hang tahu tak? Dia tak tahu mengaji Mekah 20 tahun tu tanda bodoh. Kalau kita mengaji 2 tahun, 3 tahun, tu dah tanda cerdik. Pasal tiap tahun duk pas balik awal. Tapi tiap tahun duk gagal, lama lah duk situ. Yang tu dia tak baca. Dia duk kira orang tu duk lama. Lama pala otak hang apa dia tiap tahun tak pernah lulus. Duk ambil periksa lama lah. Tapi bila dia tak boleh makan cekak, itu dia cakap. Pasal itu saya kata, saya boleh tunjuk. Inilah Syiah. Bila dia berdebat, last kali dia tak boleh pergi. Apa dia kata? Dia kata para imam lebih tahu daripada kita.
Para imam lebih tahu daripada kita. Para imam lebih mulia daripada para nabi. Masalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Khomeini, mulia lagi Khomeini daripada Ibrahim. Kenapa? Kerana Ibrahim daripada orang biasa jadi nabi. Nabi jadi rasul. Lepas rasul Allah angkat jadi kekasih dia Khalil. Lepas Khalil baru jadi imam. Dalam surah Al-Baqarah. Tapi Khomeini, dia tak jadi nabi. Terus celapak jadi imam. Dia langkau tu jauh. Maka Khomeini lebih mulia daripada imam. Karena itu Khomeini boleh membatalkan nas Al-Quran. Khomeini boleh membatalkan nas Quran. Ikhwan, kita bercakap dalil ini, last sekali dia kata apa? Tok guru lebih tahu daripada anak murid. Lubuk itu adalah sama. Kerana sistem ini, hang mengajilah sampai master sekalipun, hang tak akan nampak apa. Takkan nampak apa. Kenapa kita baca hadis? Nabi kata siapa buat hadis palsu masuk neraka, kita nak takut. Kenapa bila kita tanya satu orang pula, macam mana tuan berkenaan dengan hadis palsu? Oh tak apa, janji dia hadis sudah. Tengok. Yang cakap ni bukan cala orang, mufti, master. Dia tak nampak pengaruh hadis palsu. Kenapa? Ta'lim, manhaj ta'lim. Sistem yang dia pakai dalam pelajaran itu masalah. Di sisi Syiah, apa kata Imam Syafi'i? Kalau hang bagi tahu kat aku ada Khawarij, aku sanggup pergi ambil hadis daripada Khawarij, tapi aku tak ambil hadis daripada Syiah. Kenapa? Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Maka bohong itu dosa besar. Khawarij tidak berbohong. Tapi Syiah kehidupannya seluruh bohong. Nama dia taqiyah. Apa kata Khomeini? Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang bertakwa. Betul tak ayat tu? Tapi Khomeini tafsir macam mana? Inna akramakum indallahi attaqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling tinggi taqiyahnya. Takwa dia baca dengan taqiyah. Paling banyak bohong, paling bagus. Seperti mana Nabi berbohong menerima Aisyah sebagai isteri, Nabi berbohong pada Abu Bakar. Taqiyah. Subhanallah. Pasal itu kena jaga manhaj. Yang duk berkelai ni manhaj. Orang kalau jelas manhaj dia, senang kita bawa kitab. Tapi belilah buku-buku itu, tajuk Ruqyah itu Hisnul Muslim. Bacalah belah pagi. Yang belah pagi baca belah pagi, belah petang baca belah petang. Ruqyah itu bagus. Nama buku itu Ruqyah. Bagus buku itu. Dapatkan buku itu. Lagi satu soalan. Ustaz, macam mana nak menghidupkan amalan sunnah dalam solat jemaah di kalangan jemaah yang tak ikut kuliah pengajian sunnah? Ini pun satu leceh lah. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Ikhwan, kalau kita semayang, kita nak menghidupkan sunnah, kita menghidupkan amalan sunnah dalam solat berjemaah. Kalau kita solat berjemaah, antum solat dengan orang-orang yang tak tahu apa itu sunnah, antum hidupkan salat berjemaah itu dalam bentuk bau mesti bagi kenal cukup dah. Antum tak payah pentingkan apa itu, tepi kaki kan, tak apa, sama-sama kita antum bagi rapat tak apa. Tapi di kalangan orang yang tak faham, antum hanya hidupkan budaya ni, bau, bagi kenal bau dia, bagi kenal bau. Kerana kalau bau itu renggang, Nabi bagi tahu apa dalam Riyadhus Salihin itu kita baca hadis dia. Apa Nabi kata? Allah Ta'ala akan pecahkan hati kamu. Bagi dia rasa bau kita. Dia lari, impit dia. Dia lari ke mana? Dinding. Masuk dia. Tengah semayang tu jalan macam ketampi kat dia. Dia duk kuak, sengak buat tetap, buat bodoh, buat Mr. Bean bodoh gitu. Dia kuak lagi. Baik dia kuak lentang ke kupu-kupu dia punya besar. Jangan bagi ada jarak. Hidupkan sunnah dalam perkara itu dulu. Kalau salah itu salah berjemaah. Dan kalau orang tu dia bodoh terus, dia lagi senang daripada bodoh sikit. Bodoh terus ni dia kira dia empty knowledge. Betul doktor? Empty knowledge. Empty kosong, knowledge campur kosong lah. Dia senang lagi daripada yang tahu sikit-sikit. Kita ajak dah, kita kata sahabat, ente makmum. Makmum bahasa Arab, Melayu panggil apa? Pengikut lah.
Imam bahasa Arab, Melayu panggil apa? Imam kira. Imam juga. Maksud dia driver kan? Baik. Saya tanya pada sahabat, kalau kita naik bas, driver kona, passenger di belakang macam mana? Nak pergi terus ke nak kona? No, kita naik bas, driver kona, boleh dia kita tak kona, terjun kot tingkap. Automatik kita kona, suka tak suka. Driver berhenti lampu merah, automatik kita berhenti. Itu maksud dia imam dengan makmum. Sahabat Nabi kata iza kabbara fakabiru, hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Imam takbir kau takbir, iza raka'a farka'u, imam raka' engkau raka'. Iza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Iza sajada fasjudu. Mudah. Imam takbir, sahabat takbir. Itu baru makna ikut. Kalau imam takbir, sahabat tak takbir, ataupun imam tak takbir, sahabat dah bar dah, auzubillah dah start dah, itu tidak ikut. Sahabat tengah baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi imam raka', Allahu akbar, sahabat mesti raka'. Mesti raka'. Orang yang tak tahu apa ni, dia mudah ikut. Dia senang ikut. Kalau antum boleh masukkan itu pada dia, itu pun bagus. Tapi kalau bodoh dia sikit, susah. Dia tanya kita, you mazhab mana? Pocik. Assalamualaikum, start kita pergi belah abang. Tak boleh sembang dengan dia. Dia start tanya you mazhab mana? Tapi kalau dia bodoh terus, empty knowledge, senang. Oh, betul juga hang kata ana. Betul lah kalau orang belakang tak ikut orang depan mampu ya nak. Betul lah hang kata, aku pun lama tak fikir. Oh, dahsyat betul dia kata dahsyat noh. Aku bukan jahil, cuma tak betul bab ni. Senang. Jadi dalam sah berjemaah paling penting apa dia? Bagi bau kena dan makmum didik diri, jangan mufarakah dengan imam. Fala takhtaliful imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtaliful imam. Hadis Imam Bukhari. Imam dijadi untuk diikuti, jangan bercerai-berai dengan imam. Kalau antum boleh hidupkan budaya itu, saya rasa itu sudah besar sebagai nabda, permulaan, sebagai permulaan. Nanti minggu depan dia banti awal sikit lah. Ni hanya permulaan. Apa pandangan Ustaz tentang buku fikih sunnah? Fikih sunnah kira bagus Kita tak mau fikih bidah Fikih sunnah cantik Fikih sunnah tu bagus Kitab yang bagus. Syekh Sabit tulis banyaklah ni tahqiq, Syekh Albani tahqiq, Bin Baz tahqiq, Syekh Utsaimin tahqiq, beli yang tu. Yang depa tahqiq balik. Bagus. Fikih sunnah telah menyelamatkan Mesir daripada perbalahan. Hasan Al-Banna datang kepada Syekh Sabit, macam mana dia nak menyatukan ikhwan, orang yang terlibat dengan ikhwan ni, dengan sufi, dengan tarekat, dengan bermacam-macam. Bila ikhwan dibangunkan, di antara perkara yang merusingkan Hasan Al-Banna ialah yang terlibat dalam ikhwan ni apa dia? Orang-orang yang membangkitkan isu mazhab. Syekh Sabit rahimahullahu taala, dia bukan nabi, dia boleh boleh sempurna depan belakang atas bawah. Tidak, adalah kecacatan. Setiap tulisan begitu. Itu melambangkan kita kedaifan. Tetapi ambillah yang bermanfaat. Dia menulis fik yang mula dia cuba suntik dalam fikih sunnah adalah fiqhus sunnah. Berpekah secara sunnah. Iaitu dalam bab apa pun kemukakan dalil dulu. Dalil. Lepas tu baru sembang. Jangan sembang dalil tak tahu pitang mana. Dalil dulu. Bawa dalil dulu. Macam semalam kan, orang tanya dekat ustaz dalam hijrah tu kan, satu perempuan ada pakai dai. Perempuan tu daripada Sabah. Dia mandi wajib. Perempuan tu tanya sah tak sah? Dia mandi. Lepas tu ustaz ni pun bagus juga, dia korek lagi dalam. Mandi tu mandi sunat kan mandi wajib? Mandi wajib tu wajib daripada apa? Wajib ni ada haid, ada nifas, ada wiladah, ada janabah. Lagi dalam dia masuk. Ini gatai punya ustaz. Orang habaq mandi wajib hang bengong sangat ke? Awak hang tak pernah menikah ke?
Apa punya mengkap. Mandi janabah. Bila dia kata saya mandi junub, nak buat gambar Hindu terkejut. Junub? Junub apa? Kepala otak. Faham lah. Okey, dia jawab. Dia kata macam ni, halal lain, boleh pakai lain. Kalau boleh pakai dye tu ingredient dia halal, belum tentu boleh pakai. Sebab halal lain, boleh pakai lain. Dia bagi contoh cuka. Cuka tu halal, tapi kita ambil cuka, kita minum macam kita minum air mineral, gurugung. Boleh bagi cuka lagu tu. Tapi pakcik kata suruh telefon balik. Tak dan telefon nak tanya, orang gila pun tak minum cuka lagu tu. Dia kata, okey, kalau ingredient dia halal, tak apa halal. Di segi ingredient dia halal, tak ada najis. Tapi tetap tak boleh pakai. Sebab dia menutup air tu tak sampai kepada sifat rambut. Tak sampai, tak kena. Fine. Lepas tu perempuan ni nak buat macam mana? So, dia bagi pilihan. Dia kata mandi wajib awak tidak sah. Awak kena buat apa? Kena cukur rambut awak bagi botak. Hang mau bini hang cukur rambut botak. Hang balik-balik mana punya botak duduk dalam rumah. Alamak, my wife. Apa? Orang putih kata nonsense. Tak ada ke penjelasan? Saya bagi contoh. Tak usah tanya sunnah. Nanti sunnah bagi satu jawapan, terkejut pula kita kan. Ambil mazhab Syafi'i cukup, selesaikan isu itu. Saya bagi contoh dalam mazhab Syafi'i. Apa dia? Saya bagi contoh kawan saya kan. Semalam saya duduk abang kat masjid. Kawan saya. Dia patah kaki. Bandis kan. Daripada anak anjing ni. Bukan anak anjing luar tu. Ni panggil anak anjing. Tapi pergi tengok di luar tu. Orang tua panggil anak anjing. Anak anjing ni betih lah. Daripada anak anjing ni sampai tang paha bandis. Motorkar sudah langgang dia. Motorkar duk pon dia pekak bini Pak Mat Tempe gedegam kena. Pon berdebung kena. Tu bandis lah daripada pangkai ni sampai pangkai ni. Jadi kaki dia straight macam tu. Lepas tu satu hari saya pergi ziarah dia. Allah dia kata alhamdulillah, dia kata nasib baiklah hang mai. Dia kawan sekolah dengan dia. Dia kata hang mai baguslah. Ni aku malu aku nak tanya kat hang satu soalan. Tapi ni tuan-tuan jangan abang kat dia. Ni rahsia kita lah, jangan abang kat dia. Aku nak tanya satu soalan ke hang. Saya kata apa dia? Tak, ni macam ni punya duk balut. Nak mandi wajib ke mana? Dia tanya saya duk garu kepala. Lah, saya kata keras sebelah pun dah lagi nah. Dia kata dah. Dia kata dah. Dia kata teknik macam-macam. Dia keras sebelah. Dia tanya saya, lagu mana nak selesai masalah dia? Saya kata, ni tanya ni nak ambil tahu ke ataupun memang nak kena mandi dah? Dia kata nak kena mandi ni. Tak apalah. Kalau nak kena mandi, saya pun bisik pelan-pelan lah kata. Dalam kitab kuning lama-lama, dia kata apa? Kita mandi wajib. Ini kes macam ni kan, dalam kitab kuning lama-lama. Ini nak sebutlah pada ustaz yang jawab ni, tengoklah sama kitab kuning. Kalau tak mau tengok fikir sunnah pun, kitab kuning ada jawapan. Tak payah pergi botak kepala. Apa dia kata? Basahkan ayak ke semua badan. Mana boleh kena ayak? Kena ayak. Rambut semua renyah-renyah rambut kita. Bila ayak mula kena, masuk niat. Itu cara kitab kuning lah kan. Jaga elok-elok. Ayak tu ayak mutlak. Ayak ni semua tak mau. Ayak mutlak elok-elok. Jaga. Nawaitu rafa'al hadasul akbar. Jaga. Bismillah. Kena kejutan pertama gerubuk dan awak saja aku mandi wajib kerana Allah. Baru itu dikira niat dalam kandungan. Tarik semua ayak tu bagi rata semua. Okey, kaki yang mana jari-jari boleh kena ayak bagi kena ayak. Ni cara kitab kuning Baik. Ni yang bandis ni macam mana? Yang bandis tu dalam kitab kuning kata cover dengan tayamum. Cover dengan tayamum. Dia tak kata mandi junub tu tak sah. Dia tak kata kena pergi potong juga hamba Allah tu sapu ayak. Dah. Dia tak kata ambil getah, cucuk ke celah-celah mana boleh cucuk-cucuk bagi ayak masuk. Dia tak kata lagu tu. Dia kata boleh cover dengan tayamum. Lepas tu pergi semayang. Semayang lah. Kalau dah besok kita dah sihat elok, kaki kita boleh duk tarik pi balik, dia kata repeat semayang tu balik. Repeat dia kata, i'adah. Maksud dia apa? Buat balik. Kalau ada dalam hati kita ni rasa apa? Rasa macam
Kita punya rasa kan, alamak macam tak apa puas Dia kata repeat balik. Tak apalah, sekurang-kurang adalah juga jawapan macam ilmu tu. Pasal apa tak jawab kat perempuan tu macam tu? Pasal apa nak suruh dia pergi cukur rambut? Jawab kat dia. Tak apa sis, tak apa sis, you tak payah cukur rambut. Tapi bila mai tang rambut tu, you bagi air kena juga, dan memang you yakin air tak sampai, rambut tu punya kawasan you cover dengan tayamum. So sah. Macam mana suruh cukup bagi botak? Katalah hamba Allah tu mati, kita nak bagi mandi mayat, nak kena cukup Tengok, inilah kita kata fik. Hukum didahulukan, dalil tak tahu duduk tang mana. Dalil tak tahu duduk tang mana. Hukum dah jalan dah, dalil duduk tang mana tak tahu. Ini sangat berbahaya. Macam haul-haul ni semualah. Haul dah dikatakan boleh. Tanya dalil. Allah pun tutup duk buat lama, tanya pula dia. Cukuplah tu saya duk tanya apa dah. Lagi tanya lagi lambat. Ada lagi satu saya buat pembetulan. Kuliah kita di mana, di Taman Pelangi ni bukan 17, 19. 17 tu di Masjid Perai. Dia bukan 17. Saya bagi hari Rabu, bukan hari Senin, hari Rabu. Hari Rabu minggu 3. 19 Oktober, bukan 17, 19. Mudah-mudahan perbahasan ini, perbincangan ini diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.